Alhamdulillahil qail, segala puji bagi Allah yang berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oleh itu, sesiapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang baik dan janganlah dia mensyirikkan dalam peribadatan kepada Tuhannya dengan sesiapa pun. Surah Al-Kahfi ayat 110. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tengah hari yang berbahagia ini, pada hari Jumaat, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat kita sama-sama pada tengah hari ini untuk mendirikan jamaah Jumaat, bermula dengan khutbah Jumaat dan berakhir dengan 2 rakaat solat kita. Sahabat sekalian, hari ini kita berada pada tanggal 19 ataupun 20 hari bulan Rejab. 19-20 hari ni. Hari ini kita berada pada tanggal 19 hari bulan Rejab. 19 hari bulan Rejab, bulan di mana yang disebut kepada kita berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama tidak sepakat bilakah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ulama dia tak sepakat berlaku peristiwa itu. Sebahagian daripada ulama menyebut bahawa peristiwa itu berlaku pada bulan Rejab. Ada 4-5 pendapat mengenai berlakunya peristiwa, tarikh berlakunya peristiwa Isra. Ada yang menyebut dia berlaku pada tahun pertama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya waktu itu umur Nabi 40 tahun. Ada yang menyebut pada tahun kelima kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya waktu itu umur Nabi kita 45 tahun. Ada yang menyebut dia berlaku pada bulan Rejab, tahun ke-10 kenabian. Maknanya umur Nabi waktu itu 50 tahun. Ada yang menyebut berlaku pada bulan sebelum hijrah, yakni berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi hijrah dalam bulan Rabiul Awal, Nabi sampai ke Madinah. Ada yang menyebut setahun 2 bulan sebelum hijrah,
Ayat ni berlaku dalam bulan Muharram. Jadi banyaklah pendapat ini. Tapi yang menjadi pendapat yang ramai, ianya berlaku pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Maknanya umur Nabi waktu itu ialah 50 tahun. Sahabat yang saya kasih sekalian, peristiwa Isra ini ialah peristiwa di mana berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Liqa Rabbi, bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dan menerima ibadat solat 5 waktu sehari semalam. Hari ini yang kita nak bincangnya ialah mengenai kelayakan kita untuk bertemu Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat baginda masih hidup, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun bertemu dengan Allah. Dah bertemu dengan Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun kita ni belum lagi bertemu dengan Allah. Oleh kerana perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perjalanan nak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang nak jumpa Allah ta'ala ini mesti orang yang bersih. Bersih zahirnya dan juga bersih dia punya batin, hatinya kena bersih. Sekiranya tidak, dia tak boleh jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam nak diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah ta'ala, datangnya malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, dan ada seorang lagi dia tak sebut nama. Dia tak tahulah. Jadi 3 malaikat, Jibril, Mikail dan lainnya. Mereka datang jumpa Nabi, membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bawah lubang leher hinggalah ke bawah perut. Itu luasnya pembedahan itu. Lalu dikeluarkan hati dan dibasuh dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali, dan dibuang segala darah kotor. Yang ada semua dibuang. Kata Tuan Risalah ini menyucikan hati dalam arti kata yang cukup luas, dan bukannya dipahami secara terjemahan harfiah. Maksud cuci di sini bukan maksudnya kita boleh buat operation breast biasa kita buat. Ambil hati kita, basuh bersih-bersih, kok ada darah beku, darah kotor kita buang daripada hati kita. Dia kata bukan faham begitu. Apa yang nak disebut kepada kita bahawa sesiapa yang nak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang nak bertemu dengan Allah ta'ala ini mestilah bersih. Bersih zahirnya dan juga bersih batinnya. Seumpama ayat ini Asy-Syu'ara 88. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih ni sahabat sekalian, bersih daripada 2 penyakit. Hati ini, hati yang layak bertemu dengan Allah Ta'ala ini, hati yang qalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat itu bersih daripada 2 penyakit.
Kalau penyakit ini ada, kita tak layak jumpa Allah. Bukan saja nak jumpa Allah, tak boleh. Kita nak masuk syurga pun tak dapat. Kalau dah masuk syurga, boleh jumpa Allah. Kalau tak masuk syurga, tak boleh jumpa Allah. Kena masuk syurga. Nak masuk syurga ini, maka syaratnya hati mesti bersih. Kalau ada sekelumit dosa maksiat dalam hati kita, maka kita tak dapat masuk syurga Allah. Syurga ni bersih 100%. Maka yang nak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya mesti bersih daripada dua jenis penyakit hati. Satunya yang disebut sebagai penyakit syubhat, yakni syak dan ragu. Lagi satu yang disebut sebagai penyakit syahwah. Satu penyakit syubhat, lagi satu penyakit syahwah. Yang syubhat itu ialah berkait dengan persoalan akidah, kepercayaan. Yang lagi satu penyakit syahwat, yang ni berkait dengan soal akhlak, soal hati kita. Ikhlas ke tidak hati kita? Ada tak dalam hati kita ni yang disebut sebagai penyakit riak, menunjuk-nunjuk? Ada tak penyakit ujub, hairan diri? Ada tak dalam hati kita tu penyakit takabur, sombong? Ada ke tidak? Kerana kalau dalam hati itu kita sebut adalah sekecil zarah yang kecil daripada takabur, daripada syirik, riak, menunjuk-nunjuk, maka amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sikit je. Ada sebanyak mana disebut dalam hadis ini. Hari ini kita beri penekanan pada bahagian ni, bahagian hati kita. La yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi misqala dharratin min riya. Tidak akan menerima Allah azza wa jalla amalan yang di dalamnya ada sekadar zarah yang kecil dan menunjuk-nunjuk. Ada sikit je, sikit je. Sikit tu macam mana? Misqala dzarrah. Zarah yang kecil. Kalau kita timbang tak boleh. Tapi nak cerita kecilnya itu, walaupun ada kita kata sekecil biji sawi yang kecil itu pun daripada riak, maka amalan kita tak diterima oleh Allah. Bayangkan, disebut dalam hadis yang lain, sesiapa dalam hatinya ada sebesar biji sawi yang kecil daripada daripada sombong, pun tak boleh masuk syurga juga. Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hatinya mesti bersih. Hatinya apa dia? Mesti bersih. Bersih yang pertamanya ialah daripada penyakit syubhat, syak dan ragu. Yang kedua penyakit syahwat. Penyakit syubhat ini, hak duduk dalam hati ini, berkait dengan syak dan ragu. Penyakit syubhat, syak dan ragu terkandung di dalamnya penyakit kejahilan, ragu-ragu antara hak dan batil, antara hidayah dan kesesatan, antara jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Dia ni ragu-ragu. Syubhat di sini bukan syubhat dalam bab fiqh, dalam bab makanan, dalam bab yang berkait dengan minuman. Ni syubhat ni ragu-ragu je, halal ke haram, haram ke halal. Syubhat ni syubhat sama-sama. Syubhat di sini bukan dalam bab makan minum, bukan dalam bab fiqh. Syubhat di sini ialah dalam bab akidah, kepercayaan. Contoh ayat yang mudah dipaham. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka orang-orang munafik terdapat penyakit.
Penyakit apa? Penyakit syak dan ragu. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Ini bukan sakit kuning, sakit bukan sakit tu. Penyakit hati di sini ialah berkait dengan penyakit syubhah, penyakit syak, penyakit ragu. Bukan dia tolak semua sekali, tidak. Ada bahagian yang dia tidak yakin, ada tempat yang dia tidak yakin. Selalu saya contoh pada tuan-tuan, dalam bab zakat dia yakin, tapi dalam bab pengharaman riba dia tak yakin. Dia tak yakin kalau kita haramkan riba ini ada kejaminan bagusnya ekonomi negeri dan negara kita. Tu dia tak yakin. Dia tak yakin. Pada dia kalau kita tak ambil sistem riba ini, kita tak maju. Ekonomi kita merudum. Ini dia panggil penyakit. Penyakit apa? Penyakit kejahilan, penyakit ragu-ragu antara yang hak dan batil. Tapi zakat dia percaya, bab zakat dia percaya. Tapi bila dalam bab yang lain pula dia tak yakin, dia tak percaya. Maknanya dia ragu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia fikir Tuhan hak zaman Nabi Muhammad dulu, hak tu Tuhan muda sikit? Dengar molek ni, salah dengar kacau ni. Dia duk fikir Tuhan zaman Nabi tu Allah muda. Allah zaman kita ni, zaman sains, teknologi ni, Allah dah tua dah, tak erti sangat. Boleh ke kita duk fikir lagu tu? Boleh ke dalam kepala kita? Kita duk kata hak Allah dulu muda, dia reti, cerdik. Allah sekarang ni dah tua. Tentu kita kata sekali, tak betul Ustaz. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa. Masa-masa ni ada matahari, ada bulan, ada bintang. Bila ada matahari, ada siang, ada malam, ada ukuran masa. Yang duk buat masa itu Allah. Allah yang buat masa. Allah tak terikat dengan masa, Allah tak terikat dengan tempat. Jadi Allah yang ada zaman Nabi Muhammad itu, itulah juga Tuhan Allah yang ada zaman kita ni. Ini zaman kita Ustaz ni zaman canggih manggih, zaman sains teknologi. Orang boleh mencuri buka internet, buka komputer dia, masuk password yang dia tahu, boleh transfer duit sekian juta sekejap je. Allah Maha mengetahui. Tahu Allah Ta'ala ni yang sebelum, yang selepas, yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan datang. Semuanya dalam ilmu Allah. Tiba-tiba kita duk fikir Allah Ta'ala ni tak tahulah. Seolah-olah orang bercakap begitulah, dia tak sebut Allah tak tahu. Saya ingat tak sesuai lah peraturan undang-undang Islam untuk zaman hari ini, zaman gadget, zaman yang hebat ni, tak sesuai dah ni. Maknanya kita menafikan kesempurnaan ilmu Allah. Itulah yang disebut sebagai penyakit syubhah, penyakit syak dan ragu. Sahabat sekalian, yang kita duk baca satu masa dulu ayat ini, kalau masih ingat, sebab benda sangat penting. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Oleh itu sesiapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, boleh jumpa Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka zahirnya hendaklah dia mengerjakan amal yang baik. Batinnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia sekali-kali syirik kepada Allah dalam ibadatnya. Maknanya nak jumpa Tuhan ni buat dua benda, zahirnya dan juga batinnya. Zahirnya, falyamal amalan salihah, dia naklah buat amal-amal yang soleh, kerja-kerja zahir yang baik, yang kita panggil fiqh. Fiqh mana? Ada yang disebut sebagai fiqhul ibadah, fiqh dalam ibadat. Kena betul zahir kita tu,
Ada yang disebut fiqhul munakahat, fiqh dalam nikah kahwin. Ada yang disebut fiqhul muamalah, fiqh dalam muamalat ekonomi. Fiqhul muamalah dalam siasah, politik pemerintahan. Ada fiqh dia. Maka saudara-saudara sekalian, yang ni yang zahir. Yang zahir ni kena betul. Yang zahir kena betul. Saya buat contoh. Tadi saya dijengka tadi. Saya sebut dalam bab zakat. Zakat ini ialah berkait dengan soal harta kita. Kita kena bersih. Dari sudut harta ke kita kena bersih. Kalau kita tak bersih, kita tak boleh jumpa Allah. Macam mana Ustaz? Saya sebut hadis ini dulu. Nabi duk cerita soal makan, soal minum, soal pakaian. Macam mana? Allah Ta'ala perintah kita, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Dia tak terima benda yang tak baik. Hak tak baik mana? Hak mencuri, hak merampok, hak khianat. Tak baiklah tu, mudah aja. Maka kata Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala perintah kepada orang yang beriman, itulah yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada Rasul-Rasul. Nabi pun baca ayat Quran. Baca ayat Quran, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat wa amalu salihah. Wahai Rasul, makanlah yang baik. Makan yang baik. Dia sebut bab makan. Wa amalu salihah, dan beramalah dengan kerja-kerja yang baik. Lagi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibat, makanlah apa yang baik, ma razaqnakum, apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Rezeki Tuhan ni ada dua, satu yang baik, satu yang tak baik, satu yang halal, satu yang haram. Ringkas ceritanya, Nabi sebutlah seorang laki-laki, dia berjalan jauh, penuh mukanya dengan debu, dia angkat tangan ke langit, berdoa. Doa ni dia panggil apa dia? Doa semayang, as-salah, as-salah lughatan ad-du'a, semayang pada bahasa doa. Semayang tu doa lah. Sahabat sekalian, laki-laki ni angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Berdoalah, minta sekian, minta diampunkan dosa, minta dimasukkan dalam syurga, macam-macam lah. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya yang haram. Wa ghuziya bil haram, dia disuapkan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, lalu bagaimana akan diperkenankan doanya? Jangan kata dia nak masuk syurga, doa dia tu Allah tak terima. Ada manusia dia tu Allah tak terima, doanya Allah terima. Contoh, wa da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Dia tak Islam, dia bukan Islam, tapi dia kena zalim. Walaupun dia ini tidak Islam, kalau dia kena zalim, dia angkat tangan berdoa pada Allah, Allah Ta'ala terima dia. Doanya Tuhan terima. Dia tu Tuhan tak terima doa dia. Wa da'watul mazlum. Sahabat sekalian, kalau doa Allah Ta'ala tak terima, tubuh badan kita lagi tak terima. Siapa yang tak terima itu? Tak terima kerana dia makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram, rumah yang haram, kereta yang haram. Ngapa haram? Antara Nabi sebut, aklur riba, kis makan riba. Kan ditunjuk pada malam Isra' dan Mi'raj. Wa aklul malil yatim, makan harta anak yatim. Harta anak yatim ni rumah tangga yang kecil. Rumah yang kecil, ada rakyat yang kecil dalam sebuah rumah. Maknya tak ada, bapaknya meninggal, ayahnya bapaknya meninggal, maknya meninggal, yatim piatu. Ayahnya meninggal, maknya hidup, yatim juga. Cuma tak panggil yatim piatu lah. Mati mak tak panggil yatim dalam Islam, kerana yang cari makan tu ayah. Saudara sekalian, Nabi kata Allah Ta'ala tak terima. Tak terima. Pasal apa dia? Zahirnya tak bersih daripada yang haram. Cuba tuan-tuan bayang hari ni, sikit je tuan-tuan tengok. Kita bercakap bab zakat. Zakat ni apa dia? Agama ajar kita
khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah kata, kau ambillah harta mereka orang kaya. Orang kaya, kita buat contoh paling mudah. Dia ni kaya ustaz, saya ambil dia punya had syarat wajib itu yang mudah. Apa dia? Syarat wajibnya kita kata Islam, syarat wajibnya merdeka, sempurna milik, cukup haul, cukup setahun. Ambil yang ni sudah cukup nisab. Kita ambil nisab, saya rendahkan nisab sikit. Sekarang kalau di Pahang 12,000 nisab dia, maknanya sejumlah 12,000 itu kena zakat. Saya kecilkan dia mudah kira 10,000. 10,000 Islam kata kita wajib ambil. Khuz min amwalihim, engkau ambil harta dia sekalipun dengan rampas. Harta mana ni? Harta orang kaya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta orang kaya ni. Nak beri siapa? No, tolong bantu orang miskin, orang susah, orang fukara. Tolong bantu dia. Berapa ambil ustaz? Kalau 10,000, kita hanya ambil sebanyak 250. Tuan-tuan rasa zalim tak? Dia ada ambil 10,000, kita ambil sebanyak 250. Kerana nak tolong orang miskin, nak tolong orang susah, nak beri dia makan, nak beri dia minum. Tuan-tuan rasa baik ke tak? Bagus tak? Ni jiran kita kelaparan, rakyat kita kelaparan, kita ambil duit orang kaya beri orang miskin. Bagus, kata kita. Baik, okey. Tapi manusia sekarang lagi zalim. Allah aja khuz min amwalihim, mu ambil harta orang kaya. Orang sekarang ambil harta orang miskin. Orang miskin dia ada duit 100, tuan-tuan tak pasal-pasal, tuan-tuan ambil RM6 duit dia. Apa pasal? Dia ada duit 200, tuan-tuan ambil RM12. Sama dengan zakat fidyah, lebih daripada zakat apa ni, zakat fidyah pula dah ustaz ni. Zakat fitrah. Jangan tidur waktu ni. Zakat fitrah. Zakat fitrah RM7, zakat badan. Ini orang miskin tuan-tuan, dia ada RM200. Tuan-tuan ambil daripada dia sebanyak RM12. Dia ada 1,000. Tak cukup nisab, dia ada 1,000. Tuan-tuan ambil duit dia sebanyak RM60. Zalim ke tak? Saya tanya orang Gombak, zalim ke tak? Pasal dia orang miskin. Dan itulah saudara-saudara sedang berlaku sekarang. Orang khianat kepada orang miskin dalam keadaan dia belajar perkara yang berkait dengan zakat. Jadi bila kita nak jumpa Allah Ta'ala, ada 10 minit lagi, maka kita kena bersih dari sudut yang zahir. Kita kena bersih. Kita nak solat, kena bersih badan daripada najis. Kita nak solat, kena bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Itu zahir. Yang batin ini, apa dia? Yang batin ini, sahabat sekalian, wajib kita jaga diri kita. Jangan sekali-kali ada syirik khafi. Yang ni saya nak buat satu contoh yang Nabi bawa. Kita semayang dah bagus, makan minum dah bagus, ada kereta, ada rumah, kita berpakaian, berpuasa, bagus. Tiba-tiba kita tidak ikhlas. Ini penyakit tak bersih hati kita. Apa dia? Disebut syirik khafi. Ta'arifnya ialah menuntut atau mencari sebarang bentuk perhargaan di hati manusia sehingga mendapat pangkat dan kedudukan menerusi amal-amal kebaikan dan kebajikan serta ibadat yang dilakukan. Dia solat, bagus. Dia puasa, bagus. Tapi tujuan tu tidak kerana Allah. Macam ayat ini, fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Celakalah orang-orang yang salat, yang salatnya dalam keadaan lalai. Satu, alladhina hum yura'un, ibadat tu bagus dah solat, tapi yura'un, hati dia tu tujuannya nak tunjuk-tunjuk pada orang. Allah tak terima. Ini amal akhirat kita panggil solat.
Contoh hayat ini amal dunia, beri makan orang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya saja kami beri kamu makan semata-mata kerana Allah. Kami tiada mengharapkan balasan maupun terima kasih daripada kamu. Mana boleh? Baik kita beri makan orang, dunia lah. Beri makan, beri pakaian, beri itu, ni dunia. Hak ni semayang, ini akhirat. Ibadat akhirat, amal keagamaan, semua kena ikhlas. Ada orang dalam hidupnya, dalam bab makan, dalam bab minum pakaian, dia tak ikhlas. Contoh dalam tubuh badan, ada orang nak tunjuk dia gagah kuat, ada orang nak tunjuk dari segi pakaiannya, tunjuk pakaian dia. Contoh macam mana pakaian? Dia kata dalam bab berpakaian jubah, berserban, agar dikatakan ulama. Jadi kita bimbang kok orang tak kata kita ulama, kita pun kena pakai jubah lah. Contoh begitu, contoh. Jangan salah faham tuan-tuan. Berpakaian cantik untuk dikatakan orang yang segak. Begitu. Ataupun oleh kerana kita ni yang berhormat umpamanya, kalau kita pakailah van C20, orang tak nampak kita yang berhormat pula. Jadi kita pun belilah kereta mahal-mahal sikit, nampak. Contoh begitu. Hak ni dalam hati, penyakit dalam hati, riak menunjuk dalam hati. Sama dengan tubuh badan, muka pucat lesi, mengantuk, tubuh lemah. Ngapa ni? Allah, puasa. Batin dia tu, zahirnya begitulah. Ini ngapa ni? Mengantuk je. Semalam tahajud 3 pagi. Ini disebut apa dia? Sebagai penyakit riak, menunjuk-nunjuk. Kalau kita beribadat tak bersih ni, tak bersih hati kita daripada niat ini, kerana nak mencari perhargaan di hati manusia, waktu itu sahabat sekalian, batal pahala kita, habis. Rugilah kita. Kita bersedekah, kita rugi. Kita berjuang, kita rugi. Kita berjihad, rugi. Sehingga kata Nabi, in akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. 4 minit lagi. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Sahabat bertanya, kata Nabi, ada benda yang sangat aku takut daripada benda-benda yang aku takut. Jawab Nabi, kata Nabi, asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, riya, menunjuk-nunjuk. Pada hari akhirat nanti Allah berfirman, pergilah kamu semua kepada orang yang telah kamu perlihatkan amalan kamu semasa di dunia, maka lihatlah apa ganjaran yang kamu telah dapat di sisi mereka. Sia-sialah kita. Akhir sekali, sahabat sekalian, di sana ada satu hadis Nabi yang menceritakan kepada kita golongan yang awal dicampur masuk neraka. Hadis ini kalangan sahabat bertanya kepada penduduk Syam, dia bertanya kepada Abu Hurairah, hadisna hadisan, cuba awak beritahu saya hadis yang kamu dengar daripada Rasulullah. Biasa orang-orang yang baik-baik, bijak-bijak, bagus-bagus ni, dia cerita hak penting. Lalu kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi menyebut, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Aku mendengar Nabi menyebut manusia yang awal yang dijatuhkan hukuman pada hari kiamat ada 3, saya ringkaskan dia. Yang pertama, orang mati syahid. Yang kedua, orang alim, ulama. Yang ketiga, pahlawan, orang yang berjuang. 3 ni Tuhan tanya. Tuhan bawa filem, video atas dunia. Ini betul ke awak dapat nikmat ni? Wahai orang mati syahid, tubuh badan kamu gagah kuat. Dia kata, ya betul. Allah tanya dia, apa yang kamu telah buat dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu dengan tubuh badan yang sihat? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya saya telah berjihad semata-mata kerana engkau sehingga aku mati syahid. Allah kata, engkau dusta. Engkau berjihad berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani, pahlawan. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu, mudah dapat dah pujian sanjungan.
Lalu Allah perintahkan malaikat supaya menyeret orang itu di atas mukanya, muka ke bawah, heret muka dia menghadap muka ke bawah, lalu dilemparnya ke dalam neraka. Ini orang yang berjuang, berjihad, hebatlah, mati syahid. Allah kata kadzabta, awak dusta. Dia panggil pula ulama, dia tunjuk segala nikmat, bagus dia ni, dia tunjuk gambar dia, mengaji bagus, nadah kitab bagus, belajar di sana, belajar di sini, alim. Tuhan tanya dia, betul ke nikmat itu? Betul. Dia kata, aku, apa kau buat dengan nikmat? Aku menuntut ilmu, mengajarkannya, aku membaca Al-Quran hanyalah kerana engkau. Allah kata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian supaya dipuji sebagai ulama, dipuji sebagai orang alim, kau baca Quran dipuji sebagai qari. Sekarang kau dah dapat dah. Kalau begitu kata Allah, wahai malaikat, engkau heret di atas muka, campak ke neraka. Yang ketiga, orang yang kaya. Allah bawa tunjuk dia gambar kereta dia, rumah dia, kekayaan dia, kesenangan dia. Dia kata, ya Allah, betul, itu nikmat engkau bagi. Allah tanya, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata kerana Allah. Allah kata, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau dah dapat dah hak pujian, orang kata kau dermawan, kau pemurah, sebagainya. Allah kata, hei malaikat, heret di atas muka dia dan campak dia ke neraka. Kesimpulan hadis ini, para muhaddisin sepakat mengatakan sifat riak, menunjuk-nunjuk, penyakit dalam hati, sifat takabur, sombong, penyakit dalam hati, dan ingin menarik perhatian manusia terhadap suatu amal kebaikan atau kebajikan akan mendatangkan kerosakan kepada amalan kita, pahalanya terbatal sekalipun orang itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga ni apa? Tiga ni sahabat sekalian, dia nak menggambarkan kepada kita orang yang punya harta, orang yang punya tubuh badan yang kuat, orang yang ada tubuh badan yang gagah kuat, berjuang mati syahid, orang yang ada ilmu mengajar, orang panggil ulama hebat, orang yang ada harta. Tiga nikmat. Satu, tubuh badan kuat. Dua, nikmat batin, ilmu. Tiga, nikmat harta benda. Rupanya tiga-tiga ni kalau nak masuk syurga kena ada tiga ni. Nak masuk syurga Allah Ta'ala kena ada harta. Nak sedekah kita, bi amwalikum, harta kamu, wa anfusikum, jiwa raga kamu, kita nak benda tu. Tapi kalau kita buatnya nak mencari, nak cari apa, nak tunjuk-tunjuk pada manusia riak, maka itulah dicampakkan orang itu masuk neraka. Kalau begitu kesimpulannya apa? Sesiapa yang nak bertemu dengan Allah, macam Nabi kita dah jumpa Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj, maka dia naklah bersih dirinya. Bersih mana? Bersih zahirnya daripada makan-makan minum yang haram, kena bersih, dan bersih batinnya daripada niat-niat yang tidak baik, yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekadar itulah pada tengah hari ini, marilah kita semua merebut kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari redha manusia dalam kemurkaan Allah. Dapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun dimurkai oleh manusia. Maka carilah rezeki yang halal, dan niatlah buat kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa atas meja ni tuan-tuan campak niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan tak bagi pula. Bila tuan-tuan tak bagi ni, kawan kata saya tunjuk-tunjuk, itu pun riak juga dia panggil. Jadi di antara dua, buat kerana Allah, dan kalau tinggal, jangan tinggal kerana orang, tinggal kerana Allah juga. Kalau begitu baik buatlah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita punya Mak Tafiz Darul Izzah Madi Kuantan Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi